Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Nama cikgu MD Syukri bin Musa daripada SMK Tun Telanai. So hari ini kita nak lihat subjek Sains Komputer tingkatan 5 ya. Kita masih lagi dalam tajuk 1.0 pengkomputeran. Jadi minggu lepas kita dah lihat apa yang dimasukkan dengan komputer dan pengenalan. Jadi hari ini kita akan lihat tajuk yang seterusnya dalam 1.1 komputer dan impak, iaitu 1.1.1 kesan inovasi dalam pengkomputeran. Di 1.1.1, apakah kesan inovasi dalam pengkomputeran, perkembangan, perubahan dalam pengkomputeran. Ini dia kesan inovasi dalam pengkomputeran. Dari segi teknologi rangkaian, dalam teknologi storan, dalam sistem pengoperasian, menyumbang kepada kewujudan sistem dalam talian dan juga jenayah cyber. Jadi kesan inovasi ini dia ada dua lah. Ada kesan yang positif dan juga ada kesan yang negatif. Okey, jadi kesan positif di sini dari segi teknologi rangkaian, teknologi storan, sistem pengoperasian dan juga kewujudan sistem dalam talian. Itu ialah kesan inovasi yang positif. Dan kesan inovasi yang negatif ialah jenayah cyber. Jadi kita akan lihat satu persatu kesan inovasi ini dalam pengkomputeran. Okey, kesan positif, iaitu inovasi dalam teknologi rangkaian. Ya. Jadi perubahan dari komputer beroperasi secara sendirian ataupun kita sebut sebagai stand alone kepada rangkaian kawasan tempatan seterusnya berkembang kepada rangkaian kawasan luas. Jadi komputer yang stand alone maksudnya komputer yang hanya dia saja, satu biji komputer saja. LAN itu maksudnya komputer yang dalam bangunan ataupun dalam makmal yang boleh berkomunikasi antara satu sama lain. Dan rangkaian kawasan luas WAN itu maksudnya komputer yang berhubung menggunakan talian internet. Atau sekarang ni lah awak tengok video cikgu dalam YouTube. Jadi itu merupakan rangkaian kawasan luas WAN. Ini perubahan dia dari segi teknologi rangkaian. Dulu hanya stand alone, lepas tu dia berubah lagi kepada LAN dan juga sekarang ni kepada WAN. Di mana dengan kewujudan WAN ini telah terciptanya internet. Okay. Yang kedua, inovasi dalam teknologi storan. Jadi dulu dicipta hard disk. Yang pertama pada tahun 1956 oleh IBM hanya 5 MB untuk sebagai storan menyimpan data. Lihat bagaimana sekarang ni inovasi dia. Jadi daripada hard disk dah berkembang kepada cakera liut, floppy disk. Jadi mungkin kamu tak kenal floppy disk sekarang ni. Cikgu rasa tak jumpa dah floppy disk. Zaman cikgu dulu masih lagi menggunakan floppy disk sebagai hard disk ataupun sebagai operating system. Kemudian dia berkembang lagi kepada cakera optik yang bentuk CD tu ataupun pen drive sekarang ni. Dan seterusnya, perkembangan yang seterusnya telah terciptanya cloud storage ataupun kita sebut storan awan yang boleh dicapai pada bila-bila dan di mana-mana melalui perkhidmatan internet. Jadi diperlukan perkhidmatan internet untuk
cloud storage. Jadi kita tak perlulah bawa lagi peranti ataupun device untuk ke mana-mana untuk kita nak simpan ataupun nak dapatkan data kita. Kita hanya pergi kepada komputer tersebut dan terbuka kita punya cloud storage. Syaratnya kena ada perkhidmatan internet. Okey, ini inovasi dalam teknologi storan. Okey, ini kesan positif. Seterusnya, inovasi dalam sistem pengoperasian. Jadi komputer beroperasi melalui sistem pengoperasian yang mengawal operasi keseluruhan sistem. Maksudnya setiap komputer dia mesti ada sistem operasi untuk dia menjalankan tugas-tugas yang telah disediakan. Jadi dia mesti ada OS ataupun kita sebut operating system, OS. Okay. Jadi perkembangan awal OS dulu dia telah menghasilkan operating system untuk pelayan komputer bagi mengawal rakaian. Di perkembangan ini akhirnya telah mewujudkan operating system untuk pelayan ataupun server untuk mengawal rakaian. Dulu masa standalone, kita ingat lagi masa standalone, komputer itu dia guna Windows 7, sebelum itu ada lagi Windows 3, lepas tu kepada Windows 10, sekarang ni Windows 10. Dan perkembangan ini telah menghasilkan operating system bagi Windows Server untuk mengawal rakaian. Seterusnya, sistem pengoperasian untuk peranti mudah alih dicipta. Sekarang ini seperti Android ataupun iOS untuk Apple dan juga BlackBerry. Itu inovasi perkembangan dalam sistem pengoperasian. Perubahan dia. Jadi hasil inovasi dalam ketiga-tiga bidang teknologi yang telah merasakan perkembangan sistem dalam talian dan juga jenayah cyber. Jadi hasil inovasi ini telah menyebabkan perkembangan jenayah cyber. Ini inovasi dalam sistem pengoperasian. Seterusnya kesan positif iaitu perkembangan sistem dalam talian. Okay. Wujudnya pelbagai sistem atas talian. Contohnya e-perbankan, e-dagang. E-perbankan ini berkaitan dengan bank, e-dagang berkaitan dengan perdagangan, sistem hiburan elektronik. Okay. Dan juga e-pembelajaran dan e-kerajaan. Inovasi dia. Juga jaringan komunikasi tanpa sepadan. Maksudnya ceritanya internet itu dia mewujudkan komunikasi tanpa sepadan. Ini inovasi dalam perkembangan sistem dalam talian. Seterusnya, kesan negatif iaitu wujudnya jenayah cyber. Okay. Penyalahgunaan teknologi komputeran dan internet bagi melaksanakan aktiviti jenayah seperti dia merosakkan, mencuri ataupun mengubah data dalam sistem komputer bagi tujuan tertentu. Ini yang dimasukkan jenayah cyber. Dia menyalahgunakan teknologi komputeran dan juga internet. Jenayah cyber dilakukan dari jarak jauh dengan bantuan internet. Okay. Tanpa kehadiran secara fizikal jenayah tersebut. Okay, contohnya yang minggu lepas wujudnya hacker yang memberi amaran akan menggodam sistem kerajaan di Malaysia. Itu contoh jenayah cyber. Dia tidak hadir di tempat tersebut. Dia duduk jauh. Tapi dia boleh melaksanakan jenayah tersebut dengan bantuan internet. Kita tengok jenis-jenis jenayah cyber. Yang pertama, jenayah cyber dari perspektif pengguna, persendirian dan juga institusi. Termasuklah penipuan,
pembulian cyber. Juga merupakan jenayah cyber. Penipuan email, kecurian maklumat, perjudian dalam talian, imej penderaan kanak-kanak, pornografi dan skim cepat kaya. Ini contoh jenis-jenis jenayah cyber. Jadi kalau ada soalan yang memberitahu kamu menyenaraikan jenayah cyber, harap kamu bolehlah memberi jawapan seperti ini ya. Menyalin perisian secara tidak sah dengan membuat pengubahsuaian atau merosakkan program dan data komputer merupakan jenayah cyber. Capaian tidak dibenarkan ataupun kita mencipta malware atau penyebaran virus di DOS. Biasanya jika satu laman site itu dihack oleh hacker, dia akan keluar tu di DOS. Laman web palsu dan juga serta menggodam hacking. Ini yang dimasukkan dengan jenayah cyber dari perspektif pengguna, persendirian dan juga institusi. Seterusnya, jenayah cyber dari perspektif keselamatan negara. Ini melibatkan serangan pengganas cyber terhadap infrastruktur kritikal negara ataupun dalam sistem kerajaan, sistem kawalan trafik udara, sistem penjana elektrik, infrastruktur rakaian telekomunikasi, sistem ketenteraan, sistem kawalan industri dan aktivisme. Jadi ini semua yang melibatkan jenayah cyber yang melibatkan kerajaan, agensi kerajaan. Di mana yang dia menyebarkan virus menerusi telefon pintar ataupun komputer. Menghantar email yang dimuatkan dengan virus kepada senarai email mangsa. Ini dia yang dibuat. Email phishing untuk menipu pengguna bagi mendedahkan butiran pengguna kepada penyerang atau penjenayah. Biasanya dia hantar email ke kita lah. Dia suruh kita klik link tertentu dan dia minta kita masukkan butiran-butiran rahsia kita seperti account bank ke ataupun nombor kad pengenalan ke dan sebagainya lah. Membuat cetak ropak salinan bahan digital, filem, muzik, karya seni dan perisian merupakan satu bentuk pelanggaran hak cipta. Ini termasuk dalam jenayah cyber. Okey, so kita dah habis tajuk ni. Okey. Kita jumpa lagi ke tajuk yang seterusnya. Sekian, terima kasih.